Masyarakat kita dah dibiasakan sangat dengan ganjaran. Apa saja yang hendak dilakukan mesti disertakan dengan ganjaran. Tak kira lah kalau ganjaran itu dalam bentuk wang maupun material. Pendek kata, untuk berkorban masa dengan tenaga secara untuk kerja sukarelawan memang payah. Jadi bukanlah sesuatu yang menghairankan jika semangat sukarelawan amat kurang di kalangan masyarakat kita. Semangat ke sukarelawanan sebenarnya sejak zaman sekolah kita dah pupuk, dah ada benda tu. Contohnya macam gotong royong. Cikgu-cikgu panggil kita datang gotong royong, datang hari Sabtu, hari Ahad pun datang bersihkan sekolah kan. Ataupun macam hari kantin, kita tolong cikgu berjual kan. Dah bersemadi dalam jiwa, tapi sedar tak sedar lama kelamaan tak tahulah di mana salah silap ujung pangkalnya, kita makin lama makin hilang semangat tu. Tengoklah remaja sekarang dah disuruh nak kena disuap lagi dengan bayaran lah, dengan apa kan, barulah nak menolong. Macam budaya sukarela dah tak ada. Tapi kalau kita nak cakap kan, sekarang bukanlah tak ada, 100% tak ada. Sebenarnya time ada kempen barulah nampak remaja-remaja sukarela, nampak di depan TV kan, ni remaja belia sukarela ni. Nak tunggu ada kempen, tunggu ada TV datang, Israwani datang ke, barulah ada nampak sukarela tu. Tapi dalam diri kita sendiri macam mana? Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya dan sekali lagi Nazri Kahar dalam program You Wartawan. Malam ini kita nak cerita semangat sukarelawan. Benarkah orang Malaysia ni semakin lama semakin menipis semangat sukarelawan mereka berbanding orang dulu? Kerana desakan tuntutan kejaya, tuntutan kos hidup yang semakin tinggi dan sebagainya. Berbanding kita lihat kalau dengan negara maju, kita di Amerika Syarikat kita dengar Peace Corps dan sebagainya, dan di UK Rally International dan sebagainya. Mereka membuat kerja amal bukan setakat di negara mereka, tetapi menyalurkan bantuan, menyalurkan derma, menyalurkan kekuatan mereka pada waktu aman, bukan sahaja waktu malapetaka ataupun waktu bencana. Itu yang akan kita lihat bagaimana generasi muda hari misalnya menyahut cabaran ini untuk melibatkan diri dalam kerja-kerja amal ataupun kerja-kerja sukarelawan. Untuk itu kita mungkin terima kasih tadi pandangan daripada rakan-rakan wartawan Suhana dan juga Azri. Tapi mungkin kita akan berkongsi pengalaman juga bersama tamu di studio, tapi belum sampai lagi. Mungkin kita terus bersama di talian sekarang Tuan Haji Hussein Ismail, Presiden Yayasan Amal Malaysia ataupun Amal. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Tuan Haji Hussein Ismail, pengalaman Amal Malaysia menyalurkan bantuan di Gaza, di Palestin dan sebagainya, satu kerja yang cukup bagus dah sejak pada 2001 lagi. Jadi bagaimana Tuan Haji melihat keseluruhan sikap untuk sukarela ni di kalangan rakyat Malaysia? Adakah kita sudah berubah daripada 10 tahun dahulu hingga ke hari ini? Banyak perubahan yang telah berlaku di mana ramai anak-anak muda ingin melibatkan diri secara langsung dengan kerja-kerja sukarela sekarang, Tuan Haji? Alhamdulillah, pengalaman 9 tahun Yayasan Amal Malaysia, terutama sekali di peringkat mutakhir ini, saya sendiri selaku Presiden Yayasan Amal Malaysia, saya melihat suatu pertumbuhan gerak kerja sukarelawan dan kebajikan di Malaysia sangat subur, sangat baik. Dan fenomena ini suatu keadaan yang cukup memberangsangkan. Dan tambah-tambah lagi selepas berlakunya peristiwa tsunami ini, banyak program yang dikendalikan, yang diolah oleh Yayasan Amal Malaysia mendapat sambutan dan permohonan daripada pelbagai pihak dan lapisan di Malaysia untuk menyertai program sukarelawan Yayasan Amal. Sangat menarik. Sangat menarik. Okey, kalau itu dia punya katalisnya waktu ketika berlaku tsunami di Aceh dan juga berlaku sebahagian daripada Semenanjung Malaysia pada ketika itu, menjadi katalis untuk pemangkin kepada orang ramai menyalurkan bantuan, menyalurkan derma ataupun menyertai Yayasan Amal dan pelbagai NGO-NGO lain yang ingin membantu pada ketika itu. Jadi bagaimana keadaan ketika ini? Waktu aman, waktu tak ada bencana, tak ada malapetaka, adakah orang kita masih ingin melibatkan diri secara serius dalam bidang-bidang sukarelawan ni, Tuan Haji? Sebenarnya dalam kes-kes yang berlaku bencana sama di dalam negeri maupun luar negeri, sentiasa berlaku di mana-mana. Mutakhir ini apabila berlakunya bencana di Gaza, Gaza, Palestin. Dan Yayasan Amal di antara NGO yang terawal sampai bersama dengan 13 NGO lain di Malaysia. Dan kita sendiri dalam kempen untuk membantu masyarakat yang tertindas dan juga yang berada dalam suasana yang gawat di Gaza ini, kita mengadakan kempen di Malaysia dan kita mendapat sambutan dan sokongan yang sangat-sangat memberangsangkan, luar daripada pengalaman-pengalaman yang lalu.
Jadi saya melihat sebenarnya kalau nak dilihatkan waktu aman ini dalam konteks bencana ni jarang ada satu vacuum yang betul-betul dilihat suatu kekosongan. Ya. Sebelum berlakunya bencana di Palestin misalnya, kami dijemput untuk membantu mangsa peperangan di Mindanao. Mindanao ni bermula daripada 5 Ogos yang lepas sampai sekarang. Dan Mindanao membabitkan lebih 1,5 juta umat Islam di selatan Mindanao yang menjadi pelarian di bumi sendiri dan menuntut bantuan dan khidmat masyarakat setempat maupun masyarakat antarabangsa atau juga serantau ASEAN ini. Dan sehingga sekarang kita terus memberi khidmat dan bantuan untuk membantu masyarakat Islam di Mindanao. Sebelum Mindanao berlakunya gempa bumi di China. Sebelum di China berlakunya taufan di Myanmar. Sebelum di Myanmar berlaku lagi taufan di Bangladesh. Artinya peristiwa bencana alam ini berlaku dan sebahagiannya bencana manusia dia berlaku satu rentetan yang berterusan. Ya. Ya. Ketika Aman daripada pengalaman Tuan Haji dan juga rakan-rakan di Yayasan Aman Malaysia ketika menyalurkan bantuan berada di garisan hadapan di Gaza misalnya, pastinya kita menuntut ataupun ingin menjadikan kita punya sukarelawan berada di tahap profesionalismenya cukup tinggi kerana kepakaran mereka untuk berhadapan dengan segala kesukaran logistik, cuaca, tekanan-tekanan dan sebagainya. Betul. Jadi apakah Yayasan Aman mempunyai atau cara ataupun program-program untuk meningkatkan tahap profesionalisme sukarelawan kita supaya dia punya tahap dia tu tinggi dan sentiasa bersedia apabila dipanggil? Sebenarnya Yayasan Amal, anggota Yayasan Amal dan juga sukarelawan Yayasan Amal. Yayasan Amal ada 2 jenis sukarelawan. Satu daripada anggota yang berdaftar sebagai ahli Yayasan Amal. Satu lagi anggota kelab relawan Yayasan Amal yang kita sebutkan sebagai kelab relawan amal. Mereka ini sebelum kita hantar ke lokasi bencana di tempat bantuan yang perlu diberikan, mereka akan diberikan sedikit talimat dan diberikan kursus bagaimana kita mendepani suasana yang berbeza tempat dan berbeza keadaan yang kadang-kadang memerlukan berbeza pendekatan. Misal sekali kalau ke Palestin sebelum pergi, biasanya kita akan lengkapkan pasukan kita ini dengan tim yang mempunyai beberapa kepakaran. Terutama sekali misalnya kepakaran medik dan yang lainnya kita membekalkan dengan kepakaran-kepakaran yang membabitkan keselamatan. Namun begitu, Yayasan Amal sendiri juga menyertai program-program khusus yang dianjurkan oleh pihak-pihak berwajib seperti di bawah Wisma Putra yang menganjurkan khusus mendepani suasana perang. Dan kita menghantar sukarelawan kita di sana untuk berkursus. Dan kemudiannya kita memberikan kursus yang sama juga kepada bakal-bakal relawan kita yang akan pergi selepas dari itu. Okey, terima kasih Tuan Haji Hussein atas berkongsi pandangan anda. Dan jika mereka yang berminat untuk menyertai Yayasan Amal boleh layari laman web mereka www.amalmalaysia.net. Di situ banyak cerita-cerita latar belakang Yayasan Amal dan anda boleh sertai sebagai sukarelawan yang seperti yang diterangkan oleh Tuan Haji Hussein Ismail tadi. Selepas ini kita akan bersama tamu kita di studio dan juga banyak lagi pandangan yang ingin dikongsi bersama oleh rakan-rakan wartawan. Kita saksikan sekarang. Ramai di antara kita menganggap kerja-kerja sukarelawan ini hanya perlu dilakukan apabila tibanya musibah dan bencana alam. Masyarakat Malaysia telah membuktikan yang kita adalah masyarakat yang cukup prihatin apabila tsunami melanda Asia pada tahun 2004. Ramai di antara kita yang menyumbang tenaga, wang dan bantuan. Sebenarnya, kerja sukarelawan ini adalah kerja yang perlu dilakukan sepanjang masa. Masih ramai yang kurang prihatin dengan kerja-kerja sukarelawan yang melibatkan hak-hak wanita, isu alam sekitar, anak yatim dan isu-isu sosial yang lain.